Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua penonton-penonton khususnya yang dah masuk, dah park elok-elok, dah cari tempat, dah bayar tiket apa semua. Ada yang duduk depan, ada yang duduk belakang. Okey. Baik, selamat malam diucapkan kepada anda semua. Saya doakan semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat, jasmani, rohani, fizikal dan juga minda. Untuk sama-sama kita sekali lagi bersama dengan Cikgu Aslan Hashim, di mana beliau akan berkongsikan persoalan-persoalan tentang BBMA setiap minggu, pastinya menarik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selamat Hari Raya Aidilfitri fasa yang kedua. Yang nak balik kampung pukul 12 sekarang sekarang tak boleh lagi. Okey, baik, daripada Hafidin Jamaluddin, assalam semua. Cikgu, adakah UHF D1 telah berlaku ZZL? Ni cikgu terangkan tadi apa maksud ZZL. Tak apa. Macam mana nak valid ZZL? Saya selalu terlepas. Thank you. Bagus ya. Dan yang ada dengan kita sekarang ni Muhammad Faizi, salam DJ Pak Su dan juga Cikgu Aslan. Terima kasih. Anas Nasution. Macam nama penyanyi. Okey, Assalamualaikum DJ Pak Su dan juga Cikgu Aslan. Baik, seterusnya kita ada Garib Baki. Salam cikgu, adakah kita masih hold AUD CAD sel? Tadi sebab Hashpo tak buat momentum sel ke? Betul. Okey. Baik, betul cikgu cakap Baik. Ni orang Brunei cikgu Salam cikgu. Dia kalau orang Brunei kita tahu lah dia tak ada K Salam Cikgu Azlan dan juga Pak Su, semoga sihat selalu daripada Brunei. Terima kasih Aziz. Dan kemudian kita ada cucu Pak Leh atau Pak Leh kita. Assalamualaikum cikgu dan juga DJ kesayangan. Allahu Akbar. Okey, Garib Baki pun nak tanya lagi Nanti soalan nanti saya akan tanyakan kemudian Selamat malam Cikgu Lan dan juga DJ Pak Su. Saya nak sebut nama dia takut salah. Severius kan? Betul lah tu. Dah dua orang cakap, betul lah. Dan kemudian kita ada Harizal Ahmad Ajmat. Okey, salam cikgu. Mau bertanya analisa multi time frame pair ni. Okey, kalau boleh tahu dia daripada mana pun okey juga ni. Boleh nanti kita boleh cikgu Cikgu pun dah tengok sendiri soalan dia. Kemudian salam daripada Zuraimi Isa salam DJ Pak Su dan juga cikgu. Bukan Haslin Haslan Hashim. Okey, Lady Gugu, salam cikgu dan Pak Su, pandangan cikgu dengan pay okey, pay ni nanti saya akan tanya daripada masa ke semasa. Terima kasih kerana bersama dengan kita. Warren Harmawan, salam daripada grup Jun. Cikgu tahu support saya. Support saya grup untuk. Dan kemudian kita ada Nur Azmi Nurullah salam Cikgu Aslan dan Pak Su tersayang. Baik. Macam biasa malam ni bertiga macam bujang lapuk bertiga. Kita ada Boboy, kita ada Cikgu Aslan dan juga saya. Dan tanpa membuang masa, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, macam mana fasa kedua ni? Fasa kedua ada plan balik kampung ke apa ke? Saya rasa tuan-puan pun sama fikiran macam saya lah. Baik. Saya kebetulan pada petang tu ketika our PM nak berucap, nak memberikan fakta-fakta tentang PKP, dia punya semangat tu Basu, tengok macam kita tunggu hari raya punya pengumuman. Betul lah. Saya tuan-tuan, saya rasa bila saya dengar live daripada PM beritahu bahawa rentas negeri dibenarkan, saya nak melompat tu. Dia punya gembira. Dia punya happy dia kan. Ya Allah. Satu macam. Betul. Sebab 3 bulan lebih saya tak jumpa orang tua saya. 3 bulan lebih kan. Kalau tidak selalu juga kan. Every month lah. Memang dah boleh budget lagi kan. Tapi macam alamak cakap, dia punya happy dia tuan-tuan. Memang biasa. Kita tu terbalik. Masa mohon raja-raja mengumumkan raya, kita agak tak ada. Sebab tak ke mana pun. Tapi yang kali ni kan 9 Jun punya. Dia punya pergi, dia punya rasa macam dah PM cakap boleh. Dia kata terdetik hati saya, iya ke macam tak percaya tau. Tak percaya kan. Tapi alhamdulillah cikgu, untuk hari ini kita zero.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sembuh 281. Saya pun agak terkejut tu. Sebab kebanyakan yang kena sekarang pun daripada kluster luar. Orang import Malaysia dan juga yang di Malaysia tapi bukan warga negara Malaysia. Betul. Jadi that's why PM beritahu macam tu. Kalau katakan local sini pun masih ramai. Ada yang tak boleh lah kan. Memang tak dapat. Jadi cantik lah. Dan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia. Yang telah mengikuti kan. Sebab majoriti tuan-tuan, majoriti rakyat Malaysia memang patuh pada arahan. Betul lah. Segelintir tu lumrah lah. Biarlah dia. Dan kalau kita lihat tuan-tuan di negara maju, ambillah US dalam cerita lah. Dia orang nama dengan maju tapi among the worst lah. Memang lah. Kita pun tak sangka benda macam tu akan berlaku kan. Dia punya melawan, ya Allah. Dan sekarang dia punya orang jangkitan dia dah sampai lebih 2 juta lebih. Dia yang paling teruk sekali. Dia yang paling teruk. Betul lah dia punya penduduk dia ramai tapi nak patuh pada pemerintah tu. Dia kata kalau mati 1 juta pun tak apa, dia kata. Untuk memperjuangkan ekonomi, tak apalah. Biarkan orang terus bekerja, biarkan orang terus. Itulah. Pemerintah dia orang dengan kita memang berbeza lah. Kita berbeza. syukurlah sebagai rakyat Malaysia kan. Alhamdulillah. Dan macam biasa berbulan-bulan PKP DCC. Esok Jun 10 berita gembira rentas negeri. Peluang PIPS meriah mula dikongsi. Ramai yang wajah muram mula berseri-seri. Woi, sangat berseri. Kawan saya hantar gambar kereta bonet terbuka. Semua dah siap. Pukul 12 jalan. Happy tuan-tuan, happy. Ya Allah, dia punya semangat lain macam. Memang orang kata ini gaya satu macam lah tuan-tuan. Pengalaman which is saya sendiri selama umur 50 tahun ni tuan-tuan, sekali rasa macam ni, wow, dia punya feel memang best. Nak sangat balik. Kalau boleh saya tuan-tuan malam ni saya nak balik. Tapi mengenangkan rumah kerja, kena sabar lah. Kena sabar lah. Baby dah ready dah. Kalau abang cakap abah dah bawa kau balik jumpa atuk nenek kau ni. Dia berapa kali dah balik Melaka baby? Baby baru dalam sekali, 2 kali. Sekali. Allah. So maknanya tak nampak ni terkejut lah ni. Yang membesar saya seronok masa kita buat video conference video lah kan. Melalui WhatsApp. Bapak saya, atuk dia dah nak tangkap baby dah. Dia nampak baby dekat phone, dia tangan dia macam ni dah. Ya Allah. Dia kata ini dekat video bah. Okey. Dia tengok tangan dia balik. So dia punya seronok lah. Sama juga tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan pun ada perasaan yang sama ya. Okey, alhamdulillah. Untuk dan untuk soalan-soalan tadi Pak Su, memang hari ni minggu ni memang ada pergerakan meriah lah sebenarnya. Meriah Dan kata dan satu perkara yang saya seronok untuk grup saya yang kali ni. Kali ni Pak Su, grup support saya saya jarang ambil jumlah yang ramai. Biasa saya ambil dalam 30 orang satu bulan, cukup lah. Tapi kali ni Pak Su cecah sampai 90 orang. Oi cikgu, biar betul. Dan dia memang test saya punya kesabaran lah sebenarnya. Habis tu dah 90 orang. Dan maklum Pak Su, kalau cikgu tuan-tuan dalam satu kelas ada 30 murid, kena ada 90 murid dia punya ragam, masya-Allah. Murid yang dah al-maklum lah kan. Al-maklum bila kata-kata tidak, dia kata boleh tak? Tidak, boleh tak, dia kata. Dia jenis yang orang kata apa, ada yang segelintir tak mendengar kata. Lumrah lah kan. Jadi saya dah kurang dari segi untuk nak typing, saya banyak guna video. Lagi senang. Okay. Saya guna video. Saya guna intonasi yang turun naik. Tuan-tuan nampak macam saya geram ke marah ke apa ke, saya kena buat. Sebab waktu saya banyak buat audio, sebab saya nak pastikan orang faham. Bukan benda yang mudah. Sebab sekarang nak kongsikan ilmu tak ada masalah, semua boleh. Tapi nak mengontrol, nak mengawal semua 90 orang tu bukan benda yang mudah. Ramai juga 90 orang. Jadi saya test saya punya kesabaran sebenarnya. Dan petang tadi saya kata ke guru saya dah hilang energi dah. Dia kata dah lah, katakan saya dah tak larat dah untuk hari ni. Dia kata saya stay out sudah. Dah, tu saya pegang baby saya relax sampai sekarang. So kalau tidak Pak Su, sampai daripada pagi saya akan buat audio, saya akan buat video, saya cerita macam-macam saya cerita. Yang dalam grup tahu lah. Macam mana penat. Jadi saja nak test. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, soalan-soalan yang datang daripada yang masuk grup tuan-tuan sebenarnya soalan-soalan basic, yang mana saya sendiri sebagai salon trader BBMA dulu
mengalami perkara yang sama. Jadi bila soalan tu ditujukan, sebenarnya memang dah boleh jawab. Tapi kadang-kadang kita mengambil masa untuk nak memahamkan soalan tuan-tuan bukan benda yang mudah. Betul. Bukan benda mudah. Sebab saya sih mengambil masa bertahun-tahun. Jadi kalau baru masuk seminggu semua dah faham, memang pada saya impossible. Rasa macam impossible Tapi alhamdulillah macam semalam hari Isnin, satu setup yang saya dah cerita lepas tu, saya dah cerita seminggu lepas, cerita lepas tu hari Sabtu, hari Ahad malam saya buat webinar 1 jam. Saya beritahu penny yang kita nak tengok besok, penny yang kita jagakan berlaku, alhamdulillah dia berlaku, mudah-mudahan masih faham. Sebab sebagai admin saya kena tekankan yang mana saya tidak boleh bagi banyak pilihan, nanti jadi berkecamuk. Betul lah. Jadi saya fokus mana satu dia nak pergi ni. Yes, jadi saya fokus pada satu yang mana saya kena bersifat adil pada semua orang. Yang mana bila saya kata setup yang saya rasakan majoriti ramai mampu untuk nak melihat market. Itu sebab tuan-tuan, kalau siapa biasa dengar, saya selalu tekankan saya fokus kepada setup pada time frame daily. Pada time daily frame dan weekly. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila saya menggunakan ni, terbuktilah saya test pada saya punya group. Bila saya menggunakan setup di time frame daily, majoriti akan mampu untuk nak mengambil kesempatan nak masuk market. Sebab pergerakan daily tuan-tuan, kalau kita lihat satu hari kita akan ada 24 candle H1. Betul. Dan pastinya ada waktu-waktu tertentu yang masing-masing mampu untuk nak masuk market dan untuk mendapatkan profit walaupun sedikit. Tetapi kalau menggunakan time frame H4, ada yang tanya, boleh tak masuk guna H4? Boleh tuan-tuan, tapi kalau bila dalam group dia jadi berkecamuk nanti. Betul. Nak masuk H4 tapi masing-masing belum faham berapa lama dia boleh bertahan. Nak masuk fikir nak profit aja. Betul. Tapi kalau masuk kat time frame H4, dia tak tahu berapa lama H4 tu mampu bertahan, nanti dia menggelabah. Buat menggelabah tu yang masalah tu. Dia masuk je market bukan reverse, market retest balik pada tempat yang dia entry, lepas tu daripada biru cantik, lepas tu merah, lepas tu dia PM. Cikgu dah merah kan? Memang saya kata lah, memang saya bahasa kan. Kata kan. So saya dah banyak kali cakap sabar, kena sabar. Setup tuan-tuan, dia tidak akan datang. Setup daily ni dia tidak akan datang setiap hari. Okay. Dia datang dalam keadaan yang mana kalau dia datang biasanya seminggu sekali lepas tu. Bila dia datang, itu makanan kita. Kita kena relax. Kita kena relax. Dia akan memberikan satu entry yang menarik sebenarnya kalau kita gunakan daily. Dan kita ada banyak pair kat market tuan-tuan. Lebih 30 pair, 40 pair kita nak tengok kan, banyak sangat. Kalau kita pilih satu pun dah cukup dah untuk tunggu. Dan alhamdulillah macam pagi tadi saya ada sharekan bahawa pagi tadi saya fokus untuk saya hantar post dekat saya punya wall dan juga saya punya channel. Saya katakan AUD lemah. Bila AUD lemah tuan-tuan, maka pair seperti AUD JPY, AUD USD, AUD Canada, AUD CHF fokus untuk sell. Itu yang berlaku hari ni. Fokus untuk sell. Dan sebenarnya bila dia jatuh sebenarnya saya menunggu untuk pergerakan seterusnya. Okey. Dan biasanya dia bertanya cakap, bang, boleh tak agak-agak AU ni boleh terkejut lagi tak? Tuan-tuan, soalan tersebut selalunya datang pada orang, bukan setiap orang, selalunya datang daripada pengalaman saya, sebab saya dulu macam tu, daripada trader yang tidak fokus kepada time frame besar. Okey. Dia hanya pandang daily pun pada dia macam dah besar sangat dah. Dia pandang H4 macam dia kata, alamak, dia suka H1, dia suka M30, dia suka M15. Tak salah tuan-tuan, tapi bila dia tanya soalan macam itu, dia tak pandang besar, dia tak ada bird eye view. Dia pandang yang untuk hari ni je dah. Dia tak nampak besok, dia tak nampak lusa, dia tak nampak the whole week. Jadi pandangan dia tu tak luas. Itu sebab saya kata, sebagai trader kita mesti ada bird eye view. Bermaksud kita kena pandang apa yang mungkin berlaku bukan sepanjang hari ni, sepanjang minggu ni, apakah yang mungkin berlaku. Kita kena ada satu jangkaan. Kalau kita langsung tidak ada sebarang jangkaan apakah yang mungkin berlaku sepanjang minggu ni, kita kelang kabut. Kita, aku buy kang dia jatuh, aku sell kang dia naik. Sebab dia tak nampak perjalanan untuk jangkaan sepanjang minggu. Itu masalah dia. Jadi being a trader tuan, setiap trader mesti ataupun wajib lah
ada suatu deria rasa yang mana terbina daripada latihan yang tidak berhenti-henti, makan masa bertahun-tahun untuk mengenal market minggu ni masih uptrend. Yang jatuh hari ni mungkin retest saja. Benda tu kena ada. Kalau feel tu tak ada tuan-tuan, aduh, itu yang kelang kabut tu. Memanglah kelang kabut. Dan satu lagi, bila siapa tanya saya menggunakan TF kecil, saya dah tahu dah, dia Messi kelang kabut. Mesti kelang kabut. Masa nak bernafas pun tak sempat. Sebab asas kembali tuan-tuan kepada bilangan candle. Okey. Kebanyakan trader, benda ni tuan-tuan saya ulang ya tuan-tuan, ulang. Tapi siapa yang paling faham saya lah, saya ulang banyak kali. Sebab bila kebanyakan trader dia menghafal signal, dia menghafal setup. Dia tahu ini ekstrim bang, ini ekstrim cikgu, ini MHV, ini re-entry. Betul, tak salah. Tapi bila dia hafal, dia tak boleh nak bernyakakan berapa lama market tu atau entry tu boleh bertahan. Saya biasa kata, kalau munculnya setup re-entry di daily, validation dia biasanya akan muncul atau bertahan tempoh 24 jam. Kenapa? Sebab benda tu boleh dibaca, boleh dikira. Kalau sekadar okey bang, lepas ni ekstrim, lepas ni TP wajib, kemudian MHV dan arah kukuh re-entry momentum, okey kita TP. Dia tak ada rasa ataupun tak ada sense, berapa lama boleh bertahan? Itu yang maksud bila dia profit, bila dia nak tidur, dia duk risau. Dia tanya, boleh tak TP? Dia kata nak TP je lah, kan? Nanti kalau TP kok besok dia jatuh lagi, manalah saya tahu. Tapi benda tu sebenarnya dia dah ada jangkaan. Sebab kalau saya cerita ke orang tu lagi, mengambil masa berjam, tak tidur dia nanti, dan saya pun tak tidur lagi. Jadi saya rasa baik, saya kata kalau kau orang dah biru sebelum tidur, TP je lah. TP lah dulu. Sebab apa? Sebab kau tak faham. Nak faham tuan-tuan mengenai masa. Bukan malam tu juga faham. Bukan tanya saya semua masa tu juga faham. Tak, penceritaan, step pengalaman dengan rasa tu kombinasi. Baru akan terbina dari rasa benda tu. Kau sekadar tanya, saya jawab, dia tak ada feel. Dia dengar, okey, faham tak faham pun. Betul lah. Jadi tuan-tuan, macam saya katakan ni dalam grup saya, homework. Sampai bila? Sampailah bila-bila selagi nak tengok market. Terus. Dan kefahaman tu lah tuan-tuan, saya bina dan akhirnya saya dapat satu formula. Bukan apa, formula ni pun semua orang nampak, cuma saya permudahkanlah. Sebab bukan apa, bila kita berkongsi pasal dengan orang, kita nampak masalah-masalah yang selalu berlaku dari segi kefahaman. Benda tu mudah, tapi dia pandang dari sudut yang berbeza. Jadi apa saya buat, macam tuan-tuan nampak sekarang, saya letak tajuk dia severe multi time frame. Saya letak kolom pertama monthly, kolom kedua weekly, kolom ketiga daily, H4, H1. Untuk tidak mengecewakan scalpers, saya letak M15. Semua lengkap lah tu. Saya letakkan, tuan-tuan nampak sekarang yang ada terpapar ni. So saya kata monthly, jikalau berlaku re-entry, maka di weekly adalah market hilang volume, dan juga di daily momentum. Ini adalah kombinasi. Apabila berlaku weekly re-entry, maka daily market hilang volume, maka H4 adalah momentum. Begitu juga apabila daily ada re-entry, maka 4 jam adalah market hilang volume dan H1 momentum. Manakala biasanya untuk scalping atau scalper palsu, di H4 ada re-entry, H1 ada MHV, M15 atau M15 ada momentum. So benda-benda macam ni terbina atas dasar kefahaman saya. Bila saya nampak ramai sangat bertanya macam dia orang blur, macam tak ada guide. So saya letakkan benda ni. Tapi bila saya bagi benda ni, tetapi yang tengok tu sekadar membaca, tuan-tuan masih takkan faham. Market ni dia bukan mudah, tuan-tuan. Bukan mudah. Kalau mudah, ramai dah profit. Ramai. Dan sekarang pun dah minggu ke 142. Kalau ramai profit palsu, tak ada sesi ni. Sebab tak ramai profit. Tu saya kena kongsikan. Dan bila saya kongsi, tuan-tuan, saya pun belajar untuk menambah dan nak mengekalkan rasa kat market tu. Rasa kena ada macam orang buat kuih. Kalau dia tengok cantik kan, tapi dia tak rasa palsu. Dia tak rasa.
Tak boleh. Dia kena ada rasa. Cantik kuih tu. Bila rasa, alamak, tak cukup gula. Baru dia tahu. Alamak, tak cukup garam. Rasa-rasa sifat rasa macam tu yang kena rasa Itu pengalaman. Dan dia mengambil masa. Saya boleh kongsikan apa yang saya nampak, tapi saya tak dapat nak kongsikan apa yang saya rasa. Macam contoh biasa saya buat, kalau saya kata saya minum macam saya minum teh. Okey, Pak Su minum teh tarik biasa. Saya minum teh tarik 3 layer. Okey. Saya kata Pak Su, sedap Pak Su. Tapi Pak Su mungkin tak pernah rasa. Jadi bila tak pernah rasa, Pak Su dengar sedap. Tapi rasa dia tak tahu macam mana. Bila Pak Su rasa, ni rasa dia. Macam itulah. Baru feel datang. Itu sebab tuan-tuan, diri rasa tu nak ada sebenarnya. Itu sebab bukan saya nak membebel, tapi benda-benda ni kena ada, dia macam warm up, kena beritahu. Kau tidak tahu boleh tu. Betul. Maksud dia kita jangan menghafal. Kita tahu bentuk pergerakan. Yes. Cuma kita tak dapat nak tengok skop yang lebih besar. Jangkaan kita ini berapa lama ni Yes. Lepas ni dia jadi pertanyaan balik pada diri sendiri. Dia beban lah kan. Dan saya ambil contoh, kalau saya terus jam pada satu pair tuan-tuan Baik. Sekarang dah 10.51 untuk first half ni. Saya ambil pair AU lah yang saya katakan AU dia hari ni lemah. Saya pergi pada AU, pasal tengok kat sini. Okey, tuan-tuan, dekat sini saya buat 3 kotak lah, nanti kan 4 kotak banyak sangat. Mendingung kata apa benda ni kan. Okey. Kalau tuan-tuan nampak kat sini, sebenarnya siang tadi memang bacaan dia memang dalam bentuk jatuhan. Saya nampak tu peluang-peluang dia lah. Dan apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan, sehingga sekarang market ni Pak Su, kita jangan expect hari ni kita sell, besok dia terus sell memanjang. Takkan lah. Dia market dia ada dia punya turun naik, dia ada trend besar. Dia adalah tempoh masa juga. Kalau tuan-tuan lihat apa yang berlaku di AUD USD ni, di kotak sebelah kiri sekali adalah di daily Pak Su. Di daily. Ni kotak daily yang mana kita nampak candle ni tutup di luar top BB. Ni candle. Dan ini nama dia candle momentum. Candle momentum. Okay. Dan ini berlaku di daily. Maksudnya satu candle satu hari. 2 candle 2 hari. 3 candle 3 hari, 4 candle 4 hari, 5 candle 5 hari. Jadi dalam seminggu Pak Su, dia ada 5 candle je. Dia tak banyak. Disebabkan tak banyak tu lah, kalau dia nak buat U-turn, dia ambil masa. Betul. Dalam bacaan BBB tuan-tuan, untuk membuat satu U-turn sebelum confirm dia jatuh, dia memerlukan sekurang-kurangnya 20 candle. Satu hari. Kalau 20 candle tuan-tuan, satu hari satu candle, 20 candle tak sebulan. Jadi dia dah buat U-turn, dia dah ambil masa. Itu sebab bila ambil masa, jangan kita anggap bila hari ni jatuh saja, dia terus jatuh. Tidak. Okey, yang bagus dia BBMA yang saya seronok adalah bila kita nampak contohnya bacaan hari ni, bacaan minggu lepas naik momentum. Yang jatuh hari ni adalah bacaan sebenarnya adalah re-entry buy. Bila ada bacaan momentum, akan ada re-entry. Benda tu nak kena hafal. Dan ada kata, adakah trend ni dah start jatuh? Okey. Kalau saya kata dah jatuh, orang terima bulat-bulat tapi tak faham kenapa, no point. Saya kena cerita, baru tuan-tuan boleh nampak. Sebab apa dia jatuh. Tuan-tuan nak nilaikan, adakah dia dah jatuh atau adakah setakat retrace, dan adakah kalau dia nak jatuh, apa tanda dia? Dia mesti beritahu. Okey. Bila kita nampak tuan-tuan, candle momentum ni naik, ni momentum buy. Baik. Dan hari ni nampak jatuhan. Di daily jelas sangat Pak Su bahawa candle masih lagi berada rapat dengan garisan top BB ni. Dan top BB masih lagi menegak atau ada condong sikit lah. Mana masih lagi kekuatan ke atas. Dan kalau kita nak tahu yang bahawa kenaikan dia dah lemah, candle ni Pak Su masih berada jauh ke dalam BB. Jauh. Sekarang dia masih rapat dengan BB, dengan top BB ni. Dan kita akan nampak apabila candle mula tutup jauh ke dalam BB, low BB ni Basu yang hitam bawah ni, dia akan cangkuk naik dan terus naik. Sekarang dia kat bawah ni Basu. Jauhnya candle hari ni dengan low BB ni jauh.
Jauh. Bila jauh Asu, yang kita nampak jatuh untuk hari ni saja, itu bukan trend jatuh, itu retrace. Benda ni kalau nak bercerita, dia ambil masa. Jadi kita kena kenal yang jatuh tu trend ke atau retracement. Jadi berdasarkan kepada daily, sebenarnya yang jatuh ni adalah retracement. Dan bila kita rujuk pada 4 jam, sebab tuan-tuan, candle H4, candle H4 ni satu hari ada 6 candle, maka dia ada bercerita sedikit lah. Dan jelas kita nampak di sini di 4 jam untuk AUD USD, kita nampak macam candle arah Coco Cell. Ni nama dia. Kalau siapa pergi balik tadi, mana tadi? Okey ni. Di daily ada re-entry. Ni. Di H4 ada MHV. Di H1 ada momentum. Itu cerita dia. Itu dia punya perkara yang berlaku, situasi yang sering berlaku. Dan bila saya pergi balik dekat chart, yang kita nampak ni Basu, ini ada nama re-entry. Re-entry buy. Bila re-entry buy, maka dia ada market hilang volume buy. Market hilang volume buy tuan-tuan, kalau kita buka kat H4 tanpa pandang daily, kita akan nampak ini arah Coco Cell. Ini yang selalu menyebabkan saya MC. Sebab saya tak faham. Okey. Dulu saya pandang pasal 4 jam. Saya tak pandang daily. Saya pandang panjang. Ini ada arah Coco Cell ni. Apa lagi pasal saya pun berderet sell. Tengok lepas tu dia terbang balik. Saya kata apa hal pula ni? Dalam bimbing kita arah kukuh di arah Coco Cell ada re-entry sell. Kenapa pula dia naik? Dan bila tempat saya sell, tempat tu lah paling rendah. Bila saya buy, tempat tu lah paling tinggi. Itu yang saya MC dulu. Sebab saya tak tahu. Sebab saya hanya bergantung time frame kecil. Itu sebab saya kata kena ada bird eye view, kena ada pandangan besar. Luas. Jadi kita nampak, ini testing saja ni. Dan bila kita lihat di daily tu Pasu, ada setup re-entry buy. Ini pula di 4 jam ada bacaan candle arah Coco Cell ni sebenarnya market hilang volume, atau dulu saya pernah biasa kata Pasu, candle terlajak. Yes. Candle lama tak dengar. Candle terlajak di H4 melengkapkan re-entry di daily, re-entry buy. Dan yang akan memvalidkan perjalanan re-entry buy di daily tuan-tuan adalah apa dia? Adalah bacaan momentum buy di H1. Nak tahu momentum buy di H1? Pergi kepada H1 tuan-tuan, saya kecilkan. Lepas tu pun nampak, semua orang nampak top BB ni dah mula cangkuk. Besok apa kita tunggu Pasu untuk munculnya candle momentum buy, iaitu candle tutup di luar top BB. Jadi dalam perjalanan tu, dalam untuk membuat perjalanan momentum buy di H1 di time frame lebih kecil M30, M15 akan ada juga momentum buy. Itu adalah tanda-tanda awal. Kalau tak ada momentum buy di M15, takkan ada momentum buy di H1. Jadi ni saya tunjuk cara baca dan bila kita pergi kepada M15 tuan-tuan, kita dah nampak sekarang M15 Basu sedang membuat bacaan. Ini jangkaan dia, jika kalau tutup di atas top BB, maka ini adalah momentum buy. Jadi jika momentum buy muncul cantik di M15, maka untuk besok tuan-tuan, kita dah boleh jangkakan di H1 insya-Allah ada bacaan momentum buy dan akan memvalidkan re-entry buy di daily. Dan perjalanan AU ni tuan-tuan untuk naik masih jauh lagi. Masih jauh. Kenapa saya kata masih jauh? Perjalanan ni tuan-tuan, ni perjalanan daily. Dalam satu hari cuma ada satu candle. Semalam satu candle, hari ni satu candle. Candle hari ni adalah candle re-entry. Baik. Dia retest. Bila retest tuan-tuan, dia sambung naik, perjalanan dia masih jauh. Dan nak tahu dia dah macam dia dah lemah naik, kita akan nampak candle ni mula tutup dalam BB, menjauhi top BB, dia jauh sampai dalam sini, dan kita akan nampak garisan EMA 50 ni tuan-tuan dah mula rapat dengan low BB. Itu tandanya yang naik tu dah lemah. Sekarang ni belum lagi, dia retrace, insya-Allah besok dia dah sambung naik lagi. Tak nampak lagi kan? Tak ada. Sebab di daily ni tuan-tuan, low BB dengan EMA ni masih jauh lagi berbanding EMA dengan BB. Jadi kekuatan naik tu masih lagi ada. Itu sebab garisan ni penting. Bukan sekadar momentum, re-entry. Dia kata bang, sebab kalau kita rujuk pada time frame besar, time besar monthly, kita nampak betul dia berada di kawasan-kawasan tertinggi monthly. Dan kalau kita buka weekly,
Ni nampak macam kena arah kukuh buy. Alamak, cakap. Tuan-tuan, dia kalau bersambung bacaan daily ni berterusan ni kan, dan munculnya katakan minggu ni muncul bacaan weekly ni momentum buy, tuan-tuan, mau jauh lagi dia terbang. So saya tak nampak lagi untuk trend jatuhan di daily, tak ada. Trend yang nampak di daily tuan-tuan, dia naik, cuma hari ni dia jatuh, bukan jatuh lah, dia retrace sahaja. Dia bagi peluang untuk kita buy low sebenarnya. Itu yang berlaku. Dan kunci ni tuan-tuan, sesiapa yang trade AUD, bila AUD USD buat kerja re-entry buy ni tuan-tuan, dia valid apabila ada momentum buy di H1. Setakat ni kita nampak bahawa daily masih kuat. So bacaan kita adalah zone-zone re-entry buy di daily ni. Bila kita nampak AU tuan-tuan membentuk setup insya-Allah ni re-entry buy di daily, maka semua pair yang kepala AUD tuan-tuan akan membuat benda yang sama. Okey. Dan kalau kita rujuk, saya ada senaraikan kat sini. Saya ada AUD Canada. Kita nampak, saya padamkan ni dulu. 3 tuan-tuan. Nampak? Ini juga re-entry buy. Sama. Ataupun saya buka semua kepala AUD, saya susun dah masuk kat sini. Saya ada 6 kotak kat sini. Nampak semua? Ini macam biasa cikgu. Macam biasa. Jadi ni yang pasal saya scan. Saya buka ni, saya nampak. Okey, kau nak naik rupanya. Jadi saya nampak secara keseluruhan. Saya nampak AUD Canada. Okey, saya buka daily. Saya nampak re-entry buy. Saya buka AUD CHF daily. Nampak jelas re-entry buy. Saya nampak AUD JPY, AJ pun re-entry buy. Ni lagi sempoi ni, nak pergi lagi jauh ni. AU pun nampak. Jadi bila 4 ni tuan-tuan, AUD Canada daily re-entry buy, AUD CHF pun sama, AUD JPY pun sama, dan AUD USD pun sama, maka di sebelah kanannya adalah Euro AUD dan GBP AUD. Itu dalam keadaan jatuhan lah. Jadi 4 naik, 2 jatuh. So itu bacaan daily, dan ini EA. Saya pergi kepada daily. Ini adalah GA, pergi kepada daily. Bermaksud tuan-tuan, market sedang membuat setup re-entry di daily. AUD masih lagi dalam keadaan kukuh. Maknanya kita fokus untuk nak buy lah. Sesiapa yang masih sell, bertabahlah, kena buat keputusan lah. Kena buat keputusan. Tuan-tuan, saya dah jenis trader, bukan nak hold lah. Maksud saya, kalau saya tahu saya silap, memang saya on the spot, saya cut loss. Saya tak ada nak simpan dah pasal. Bila kita simpan, hati kita pedih. Kita rasa setakat ni kita rasa nampak macam hari ni dia jatuh. Besok kalau katakan dia naik lagi, alamak, hati tu pedih rasa. So biasa kita cut loss, lupakan. Biasa saya cut loss, lupakan, cari setup baru. Dan apa yang saya nampak setakat ni tuan-tuan, setup di AUD membentuk re-entry di daily. Dan cadangan saya, saranan saya bagi sesiapa yang hari ni yang masih lagi ada sell AUD Canada, AUD CHF, AUD JPY dan AU, dan masih profit, tuan-tuan sama ada tutup dengan profit atau letak stop loss profit lah. Stop loss profit. Itu yang saya cadangkan lah. Jadi keputusan bergantung, keputusan pada tangan masing-masing. Ya, betul. Kan? Duit masing-masing. Saya cuma bagi pandangan apa yang saya nampak, dan saya sendiri dah close semua position saya. Ini selamat dah. Alhamdulillah dapat sikit profit, tutup dah, kata. Dapat sikit pun tak apa, tapi cuba buat hari-hari lah. Kalau ada peluang hari-hari, buat hari-hari. Dapat peluang 2 hari sekali, buatlah. Tapi saya cari, memang fokus pada baca. Saya tengok daily dulu. Daily memang tak boleh lepas. Saya tengok berapa. Kalau dia tak jatuh, ini maknanya dia nak sambung naik. Okey. Jadi ini retracement daily tu compulsory tuan-tuan, compulsory. Wajib daily. Okey, saya rasa habis part saya untuk nak membebel. Cikgu sikit cikgu. Okey, kalau boleh. Untuk baca multimedia time frame ni perlu maksimum 3 TF je ke? Tidak. Dia boleh kan? Dia tuan-tuan, dia bukan apa. Okey, tuan-tuan letak pada diri saya. Saya kalau letak 10 kotak, orang tak faham. Saya seorang faham nak buat apa. Saya nak tunjuk supaya orang yang dengar tu faham. Jadi saya kena fikir macam mana. Jadi saya try banyak kali, dan biasanya saya terangkan 3 orang mudah faham. Daily H4 H1. Sebab apa? Sebab kebanyakan trader nak entry harian. Bila nak entry harian, saya buka lah daily, saya buka H4, saya buka H1.
Baik. Kalau nak pandang lagi besar, boleh saya buka sampai monthly. Okey, baik. Itu tadi daripada Limira. Okey. Kemudian Alil triple sixes. Dia kata cikgu, macam mana nak menentukan trend? Adakah MA50 itu penentu trend? Okey. Saya ambil pay yang samalah saya nak bercerita. Okey. Kita nak tahu pasal trend je. Saya ambil sebab bila bagi contoh mudah, saya rasa saya harap tuan-tuan pun mudah nak faham lah. Saya ambil AU lah. Saya ambil AU. Okey. Ini saya buang ni dulu supaya ini, sebab bila kita dah live, saya ada tambah beberapa line untuk nak saya nampakkan kepastian. Bagi kita masih basic, maintain ni dulu, nanti kan tambah-tambah banyak garisan dia pening kepala nanti. Kan. Okey, sekejap tuan-tuan, biar saya savekan dulu dia punya template ni untuk memudahkan saya nak berkongsi. Okey. Bila tuan-tuan kata garisan MA50, okey. Saya kena ceritakan balik lepas tu macam mana muncul ni MA50. Sebab kebanyakan okey, ni MA50 bawah MPB, ni kena uptrend. Berapa lama nak pergi? Dia bila start cerita tuan-tuan, saya kena cerita balik sebab tak nampak clue. Baik. Okey tuan-tuan, setiap garisan ini terbentuk daripada candle. Okey. Contohnya macam saya katakan ini adalah MA50. Okey. Garisan MA50 akan terbentuk selepas 50 candle berlalu. Okey. Jadi contohnya macam semalam habis 50 candle semalam dengan backdated lah 50 candle, keluar satu titik. Hari ini nanti lepas tu tambah satu candle, keluar satu titik. Besok Rabu satu titik. Jadi akan ada 5 titik, ada 5 point kat situ. Jadi 5 tu bila disambung-sambung dapatlah garisan. Okey. Dan garisan tu nama dia MA50. Dan garisan tu menggambarkan purata perjalanan 50 candle. Itu kekuatan tu yang dia cuba ceritakan. Aku 50 candle ni aku beritahu ni. Dan dalam BB, apabila garisan MA50 berada di bawah mid BB dan ada macam momentum buy, tadi pas tu tanya, inilah kawasan-kawasan zone zero loss. Oh ya. Kita jawab sekali senang. Sekali jawab. Dia datang sekali kan. So bila garisan MA50 di bawah bila MA50 tuan-tuan di bawah mid BB dan ada momentum buy, maka ini tuan-tuan kekuatan zone zero loss. Zone zero loss bukan tuan-tuan tak loss, tidak. Dia beritahu bahawa kekuatan untuk buy itu memang mantap. Ataupun dia guna perkataan mantul tu maksud mantap betul. Mantap betul. So bila tuan-tuan nampak baca momentum, dia ada re-entry, ada momentum, dan hari ni re-entry. Jadi zone zero loss masih berterusan, ZZL masih berterusan di AU daily. Sehingga bila? Sehingga tuan-tuan nampak MA50 dia biasanya masalah apa tu? Dia nampak entry, tapi bila dia masuk entry, dia tak berani nak hold. Itu masalahnya. Simptom takut salah. Dia takut macam aku masuk buy besok terkejun kot. Tuan-tuan, ini di daily apabila MA50 berada di bawah MACD. Dan juga sekarang ni kita nampak MA50 dengan jarak dengan mid adalah dekat berbanding dengan MA50 dan low BB. Dan tuan, kekuatan naik masih lagi ada. Janganlah risau. Tak tahulah kalau tuan meletakkan volume besar tu, Wallahualam kan. Sebab kalau letak volume besar memang goyang lah kan. So dia tepuk dada tanya poket kan? So sekarang bacaan masih lagi bacaan momentum buy, re-entry buy, momentum buy, re-entry buy. Masih lagi ada kekuatan untuk nak naik. Sebab kalau dia nak terkejun, low BB ni dia mesti naik dan dia cangkuk dan dia akan lebih tinggi daripada garisan low BB yang sini basuh. Ni kawasan-kawasan support. Okey. Maksudnya low BB ni kawasan support. Bila support tu makin naik dan dia mula dekat dengan MA50, tu tandanya market dah semakin lemah untuk naik pada time frame tersebut. Macam sini lepas tu kalau macam kampak saya ambil H1 lah. Ini bacaan harian tuan-tuan bukan untuk nak simpan lama-lama. Lepas tu nampak dia naik. Dia nampak tak candle ni jauh daripada BB. Ni
Ni, candle ni kawasan sini. Jauh. Dia dah mula jauh, lepas tu dia ada jatuhan. Lepas tu dia turun, terjun. Nampak ni? Ini lepas tu, ini perjalanan harian. Dan yang turun ni lepas tu, katakanlah yang turun cuma 15 candle. 15 candle di H1, 15 jam lepas tu. Tapi kalau 15 candle di daily, 15 hari. 15 hari. Tu sebab tuan-tuan, bila tuan-tuan faham bilangan candle, kalau dia naik tu jauh, kalau katakan bila ada macam momentum buy ni tuan-tuan, dia nak naik jauh ni. Dan dalam bacaan BBMA, bila ada momentum akan dibatalkan dengan momentum yang berlawanan. Jadi sifat momentum bukan sifat. Definisi momentum adalah candle yang tutup di luar BB. BB tuan-tuan adalah perjalanan 20 candle. Jadi kita boleh jangkakan dia punya formulanya menggunakan perjalanan 20 candle. Minimum, maksimum kita tak tahu. Baik. Jadi di antara momentum buy dengan momentum sell, kita dah boleh jangkakan munculnya momentum buy yang pertama, kita tahu paling pendek minimum 20 candle jangkaan kita. Bermaksud kalau ada candle yang pertama pada satu hari bulan, bermaksud hujung bulan mungkin dia dah habis naik nak jatuh. Tapi apa yang berlaku sekarang, dia terus naik, dia terus naik dan terus naik. Jadi itu sebab dia kata minimum. Maksimum kita tak tahu, market yang tentukan sendiri. Kita cuma monitor apa yang sedang berlaku dan cuba memahami formula yang kita gunakan untuk membuat jangkaan berapa jauh atau minimum benda tu atau trend tu akan bertahan. Hingga sekarang masih lagi dalam uptrend untuk AU. Dan yang berlaku sekarang adalah retracement. Retracement. Jadi apa yang saya buat, saya nampak benda ni, dia tengok, saya monitor sampai petang. Lepas tu saya tengok balik semua 6 pair IUD. Saya kata ini bentuk-bentuk semua bentuk tak ada nak jatuh ni, semua retrace. Saya TP dulu. Sebab H1 ni pun tuan-tuan, candle dah mula tutup dekat dalam BB. Mana dia dah start lemah. Saya TP dulu, apa yang dapat dah. Itu je lah. Alhamdulillah lah. Yes. Baik, 3 persoalan dah dijawab sekaligus. Sekali jalan aja. Okey, baik. Contoh AU, bila muncul momentum di H1, adakah terus masuk entry atau tunggu re-entry di H1? Cikgu kena ulang sekali lagi kot. Soalan itu tuan. Memang saya rasa beratus kali kena jawab ni kan. Saya rasa saya kena buat recording ah. Tapi nanti dia boleh tengok ulangan dekat YouTube channel. Tapi tak apa. Soalan biasa, biasa. Apabila muncul again bila kita nampak di daily itu, sebab masalahnya Pak Zu yang selalu timbul adalah bila kita belajar satu ilmu, contohnya BBMA, kita tak pandang time frame. Kita nampak extreme, kita nampak MHV, arah kukuh, re-entry momentum, tanda-tanda penting. Tapi time frame besar tu kita tak pandang langsung. Jadi bila kita tengok contohnya kita tengok dekat H1, ada momentum sell, kita tahu lepas ada momentum akan ada re-entry. Okey, betul. Kan? Masuk re-entry, dia naik. Apa jadi ni? Dah. Dia dah kalut. Lepas tu dia pun bersabar. Tak apa. Dia pun tahan sell. Float. Besok lagi banyak float. Lepas tu besok, kalaulah aku semalam cut loss. Tu main buat kalau. Sebab tuan-tuan, sekali lagi, kalau specifically dekat H1, tolong tengok time frame besar dekat daily. Kalau dekat daily tu kata uptrend, tolong ambil entry ikutlah daily. Kalau dia kata uptrend, cari buy sajalah. Kita cari buy. Kecuali tuan-tuan dah mahir. Kalau baru kenal, masuk H1, ini ada momentum sell, mesti ada re-entry sell. Tapi dia naik terus, tak ada re-entry sell. Dah pening gua ada. Pasal apa? Pasal time frame besar kata dia masih uptrend. Jadi tuan-tuan, bila di AU daily ni ada re-entry buy di daily, besok insya-Allah muncul momentum buy di H1. Kenapa besok? Sebab besok akan ada 24 candle H1. Dengan 24 candle H1 tuan-tuan mampu untuk membentuk bacaan momentum buy. Dan jika muncul momentum buy di H1, maka tuan-tuan boleh cari untuk re-entry buy. Okey. Dan ada yang dah masuk awal, betul. Sebab dia faham benda ni. Okey. Bagi yang bertanya spesifik momentum di H1, momentum buy di H1, masuk kat mana? Bila ada momentum ada re-entry lah.
Tapi tuan bila dah lama dapat, dah start profit, lama kita akan bertanya, macam mana orang masuk awal itu is ada kefahaman. Basic, saya cerita basic saja sebab bukan benda yang mudah. Bila saya menjawab soalan tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan tahu basic atau tahu advance. Saya tak pasti. Jadi saya kena bersikap adil daripada semua. Saya kena ambil yang basic. Okey. Sebab yang melihat ni ramai. Jadi saya kata saya ambil benda mudah. First, kita kena ikut trend. Semua orang tahu trend is your friend. Tapi tak nak ikut. Jadi bila ada bacaan daily tu masih lagi dalam keadaan uptrend, jadi kita fokus untuk bacaan buy sahaja. Itulah yang paling selamat. Dan ada pula saudara tanya, bang boleh tak sell? Boleh. Tapi kalau sell tu menongkar arus kan itu bahaya. Disebabkan tangan kita gatal lepas tu nak tekan aja. Pasal tu kita masuk sell, masuk buy, masuk trend besar tak pandang. Ikut dia berkaitan harian. Mula-mula profit, betul tuan-tuan. Mula-mula profit besar. Lepas tu datang tamak dengan sekali entry dia boleh MC. Jadi itulah yang berlaku tuan-tuan. Jadi saya sangat-sangat sarankan, sangat-sangat cadangkan tuan-tuan pegang time frame daily untuk melihat trend. Jadi kalau trend daily mengatakan masih lagi uptrend, jadi maka yang kecil pun ikutlah arus yang besar tu. Carilah buy ke sell ke untuk cari, maknanya kalau dia uptrend, carilah buy. Itulah yang paling selamat. Jadi dalam buy tu nanti tuan-tuan akan nampak ada momentum, ada re-entry lagi mudah. Dan ia perlukan apa tuan-tuan? Dia perlukan kesabaran. Sebab benda-benda macam ni dia bukan muncul setiap hari. Kesabaran yang tinggi sangat penting untuk setiap trader. Nanti bila tak sabar, mula-mula dia tunggu momentum H1 masuk. Lambat sangatlah momentum H1. Boleh tak masuk momentum M15? Masak. So again tuan-tuan, setiap kali sebelum nak entry, tuan-tuan wajib, tuan-tuan mesti ada mapping. Mapping tu adalah plan. Apa nak buat? Kalau kita tidak ada perancangan, maka kita merancang untuk MC. Yalah, tanpa plan apa-apa, memang kita merancang nak bulu duit je lah. Yes. Jadi kena ada mapping. Apa aku nak buat pasal apa aku nak masuk? Kat mana aku nak masuk? Dan kalau aku masuk, berapa lama dia boleh bertahan? Dan kalau aku masuk, kat mana aku silap kemungkinan dia? Benda tu semua kena ada. Semua kena ada. Bukan sekadar nak masuk kat mana, nak TP kat mana. Tak boleh. Tak cukup. Memang tak cukup. Setakat itu tak cukup tuan-tuan. Dia mesti ada semua sekali. Masuk kat mana tu, pasal apa masuk kat situ. Macam mana kalau silap? Dan kalau masuk kat situ, apa yang akan berlaku selepas tu? Apakah kemungkinan berlaku selepas tu? Berapa jauh dia mungkin berlaku? Kenapa? Soalan tu semua kena ada, baru kita masuk. Okey. Tuan-tuan, percayalah dan yakinlah, setiap kali kita entry, selalu sangat entry kita akan sentiasa berlawanan dengan market. Masa tu kita akan, alamak, semalam aku dah entry buy, kenapa dia jatuh lagi Betul lah. Kalau entry kita masuk semua biru tuan-tuan, broker tutup lah. Broker. Betul. Okey, baik cikgu, kita diam tak diam kita dah lebih tinggal 10 minit. Jadi cikgu nak bagi analisis pilihan ataupun saya ambil soalan lah. Ambil soalan. Baik, ini daripada David Lino salam cikgu dan juga DJ. Saya mau bertanya analisa mati time frame CHF JPY. Daily di zone re-entry buy. H4 sudah buat momentum sell. Dalam kurungan jangkaan akan ke MA5 weekly. Jadi bagaimana pilihan entry kita? Pilih buy setelah momentum H1 atau tetap sell re-entry H4. Jadi tuan-tuan, soalan tu berdasarkan kepada CHF-JPY. Jikalau saya nak buat CHF-JPY tuan-tuan, saya tidak akan pegang atau saya tidak akan baca CHF-JPY saja. Saya akan buka semua JPY. Ni yang saya buat sekarang. Saya akan buka semua. Ini tip ni tuan-tuan mahu kena buka tip. Semua tuan-tuan. Dia bukan pegang satu, tidak, buka semua. Saya tengok apa yang berlaku sekarang Okey, so kalau kita tengok sekarang tuan-tuan, CHF-JPY ni, candle daily tuan-tuan belum selesai lagi. Belum selesai. Tapi yang kita nampak jelas kat sini ada setup
awal untuk re-entry buy di daily. Yes. Dan di Euro JPY, alamak, marvelousnya, lepas ni boleh entry lah. Okay. Terima kasih bertanya. Saya tak tengok ni ada setup ni. Tak pasal-pasal aja. Marvelous. Okay. Tuan-tuan, dekat daily EJ, candles daily belum siap lagi tapi bentuk tu ada untuk re-entry buy di daily. Okay. Untuk CAD JPY, re-entry buy daily. Tuan-tuan, Canada kuat tau. Pasal apa? Pasal minyak dah naik. Dah naik, betul. Bila Canada kuat, CAD JPY dalam keadaan menaik lah. Yang hari ni re-entry buy. Jadi bila re-entry buy di daily untuk CAD JPY, tuan-tuan tengok UCAD. UCAD sell lah. Okay. Saya suka tuan-tuan, saya suka. Sebab bila tuan-tuan tanya, dia berkait-kait Mazul. Betul. Berkait-kait. Dia tanya tadi apa Chief JPY. Saya buka ni, alamak, dah nampak peluang lain lagi besar pula. Betul. So tuan-tuan, basically kita nampak JPY masih lagi dalam keadaan lemah. Baik. Okay. So sekarang saya menjawab untuk direct terus kepada Chief JPY. Sebab basically dah nampak majority yang ada JPY ni setengah buat re-entry buy di daily. Okay, saya pergi Chief JPY. Jadi senang, saya tengok semua, saya nampak okay ni pergerakan dia. Dan baru saya nampak tak, baru saya tengok bird eye view. Saya nampak dan saya buka daily. Okey. Dan baru saya pergi Chief JPY. Dan sebab saya dah ada idea, ni saya tak boleh entry buy ni. Okey, saya pergi balik Chief JPY, saya tengok mana pula saya punya entry buy. Tuan-tuan Okey. Okey, sekarang saya buka, nampak jelas. Allahu akbar. Tuan-tuan, setakat ni kan jelas gila. Bahasa orang Malaysia lah, jelas gila. Jelas gila nak terbang. Ya Allah. Sebab so betul ada yang bertanya, bang, ini kan momentum sell di H4. Okay. Ya, momentum sell memang. Saya tanya balik, Bibi kembang ke tak kembang? Bibi tak kembang. Bila Bibi tak kembang, momentum sell tu bukan begitu dia nak terjun, tak. Tu sebab tuan-tuan, bila kita lihat banyak pair, kita akan nampak ada pair yang bentuk dia cantik je, yang tak mengelirukan. Dan Chief JPY di 4 jam ni, bagi siapa tak biasa, memang mengelirukan. Sebab dia kata, ada momentum sell lah di H4. Okay. Ni nak jatuh lah. Tak ada pun. Sebab time frame besar dia di daily adalah re-entry buy. Re-entry buy. Okay. Jadi tuan-tuan, kenapa kadang-kadang kita lihat betul-betul macam kita kata, ni H4 ada momentum sell? Sebab tuan-tuan, lagi banyak candle yang muncul dalam satu hari, lagi mudah untuk kita melakukan kesilapan. Tu orang kata ada fake candle. Okay, istilah tuan-tuan, personally pada saya tidak ada fake candle. Pada saya adalah itu sifat candle tu sendiri. Sifat candle tu sendiri. Okay. Sebab bilangan candle tu dah lah banyak. Betul. Bila dah banyak, memanglah macam-macam boleh berlaku. Yang kita pula sibuk dah tahu dia ada H1 ada 24 candle. Kita sibuk nak masuk ke H1 juga. Yang kita dah tahu dia memang macam tu. Kita tidak boleh mengubah market. Kita faham kat dia. Bila kita faham yang mana H1 tu ada 24 candle dan macam-macam boleh berlaku, kenapa sibuk ke H1? Sibukkan tempat candle yang sukar untuk berlaku yang bukan-bukan. Contohnya di daily. Okay. Sukar untuk melakukan benda gila-gila. Kita nampak clear. Dan itu yang akan beritahu kita trend dekat mana. Bukan di H1. H1 ni tempat mungkin nak ambil entry, tapi trend besar daily dia kata re-entry buy. Okay. So yang kecil-kecil tu tuan-tuan, kita akan nampak macam fake. Tapi tak pada saya, sebab bilangan dia memang macam tu. Macam di H4 ada 6 candle. Mesti satu daripada 6 akan buat benda yang macam kau macam nak jatuh, okay, tapi kau tak jatuh. Macam tu. Confirm ada. Tapi kalau kat daily, memang kau nak naik dah. Nampak tuan-tuan? So faham bilangan candle. Dan dalam BBME, garisan-garisan ataupun nama-nama ekstrim, macam tadi dalam grup saya ada bertanya pasal ekstrim. Okay, ekstrim tuan-tuan terbina daripada minimum 5 candle. Sebab ekstrim menggunakan formula MA5. Baik. Jadi nama tu terbentuk dengan bilangan 5 candle. Jadi kalau dah definisi dia 5 candle, kita kena ikutlah apa yang orang yang buat tu. Jangan tukar-tukar. Dan bila kita tahu dia MA5, kita kena faham satu hari ada 24 candle di H1. Okey. Jadi
kemungkinan maksimum boleh berlaku sehingga 4 kali ekstrim di H1 dalam masa 1 hari. Itu kemungkinan tu, kebarangkalian dia. Jadi kalau kita dah tahu boleh muncul sampai 4 kali ekstrim, yang kita sibuk dekat H1 nak buat apa? Okey, tu juga. Kita cari pasal. Betul juga, itulah dia kan. Kita guna tapi tak pernah nak fikir, kawan ni boleh ada sampai maksimum 4 kali. Dah pening kepala. Mana satu pula yang betul? Kan? Tu sebab saya kata bukan fake, sebab tu sifat dia. Tu sifat dia. Janganlah, dia tak boleh ditukar. Tu sifat dia. Dan bila kita menggunakan H4 Pak Su, dalam satu hari ada 6 candidate H4. Betul. Dan berapa kalikah boleh berlaku ekstrim di H4 satu hari? Maksimum sekali. Sekali je. Dah tentulah dia kuat. Barulah kita boleh pakat. Oh, ada ekstrim kat H4. Apa jadi kat Delhi? Apa jadi kat H1? Adalah something kat situ. Nampak tuan-tuan? Dia ada logiknya, bukan sekadar masuk ekstrim, re-entry, tak. Dia ada time frame tu penting. Dan bila berlaku ekstrim di Delhi, macam dekat Chef JP1 ni tuan-tuan. Sekejap saya besarkan Allahu Akbar. Sekejap saya besarkan. Tuan-tuan, ni ekstrim. Tuan-tuan pun tahu, apabila ada extreme sell, akan ada apa? Akan ada TP wajib. Inilah TP wajib. TP wajib tu adalah apa? Adalah re-entry. Dan dia berlaku di mana? Dia berlaku di Delhi. Dan bukan berlaku setiap hari. Dia berlaku seminggu sekali. Dan kita tahu dia masih uptrend. Inilah re-entry buy. Kan senang pakai Delhi. Cuma kita kena bersabar sebab dia tak muncul hari-hari. Kalau dia muncul hari-hari, memang kita belasah kau-kau. Tapi tak boleh. Sebab formula dia adalah menggunakan minimum 5 candle. Bila 5 candle, satu minggu cuma ada 5 candle daily. Jadi dia mungkin berlaku seminggu sekali. Bila dia muncul, peluang lah tuan-tuan. Nampak tak kefahaman tu? Benda tu kena ada tuan-tuan. Bukan okay ekstrim, batu TP wajib, batu re-entry dan dia itu je. Dia tak cukup lah tu. Dia kena ini daily ada extreme sell. Maknanya dia bukan berlaku hari-hari. Lepas tu mesti ada TP wajib. Dan TP wajib dah re-entry buy. Market masih uptrend sebab apa? Sebab MA50 ni masih lagi berada di bawah MACD. Dan ini telah berlaku atau telah bergerak zone zero loss. Dan MA50 jauh lagi dengan low BB. Maka uptrend masih kuat. Itu cerita dia. Dia bercerita tu. Dia bukan sekadar silang. Tak, dia cerita tuan-tuan. Setiap silangan tu ada cerita. Dia ada cerita dia. Jadi dia masih kuat. So tuan-tuan tengok nanti bila H1 insya-Allah berlaku momentum buy, tuan-tuan dah tahu dah. Besok dia insya-Allah dia terbang lagi ni. Dan bila Chef JPY buat momentum buy di H1, yang mana-mana semua di JPY pun ikut sekali. Cuma ada yang cepat, ada yang lambat. Pasal apa ada cepat ada lambat? Sebab tuan-tuan, satu hari ada 24 jam. Dan waktu dia bank, sebab macam saham Pak Su, dia ada bursa dia. Bursa Malaysia, New York, kan semua kan. Kalau currency dia dibuka dalam bank yang kendalikan dia. Jadi bank dibuka mengikut waktu bank lah. Jadi dalam 24 jam bank yang buka dulu mula kat mana? Dekat Sydney, Australia, New Zealand, kemudian Jepun. Pasal tu sebelah pagi AUD, NZD, JPY dia jalan laju pagi-pagi tu. Waktu Malaysia lah. Kemudian waktu Malaysia pukul 3, pukul 4 buka pula kat Euro, buka kat London. Malam buka pula dekat US, dekat Canada tu. Sebab kalau siapa yang free belah malam, trade lah UCAT. Saya bagi tip tu lah UCAT. Sebab pasal bank tu dibuka belah malam waktu Malaysia. Lajulah waktu tu. Timing pun main peranan kan. Memang tu sebab bila tuan-tuan Pak Su, bila ada pair JPY dah pergi dulu, akan ada pair JPY yang akan follow. Sebab bank dia baru buka kemudian, tapi dia akan follow lah. Dia akan follow. Yelah, dia kena ikut. Tu sebab bila buka 6 Pak Su, dia dah terbang lah. Ada yang belum terbang, masuk yang belum terbang tu. Nanti dia akan ikut. Baik. Best. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Ada lagi soalan banyak sebenarnya. Kita simpan minggu depan. Satu soalan ni terus ingatkan saya tentang cikgu macam mana nak buat kat bawah tu untuk profile ya. Okey. Saya tak tahu maksud dia stock cutting ataupun profile yang saya jawab soalan last sekali lah untuk kali ni. Pasal profile tu. Okey tuan-tuan, saya tunjukkan di sini Sini contohnya default. Default. Kosong lah, saya kosongkan.
Sebagaimana saya buat profil, ini adalah profil nama dia default, saya akan tukarkan satu nama lain. Tapi katakan saya nak pilih pair tadi tentang si Chef JPY, okey, saya tekan Ctrl M. M ni market. Jadi saya cari dah mana Chef JPY, mana pula Chef JPY. Sekejap tuan-tuan Saya ni slow sikit benda-benda macam ni. Mata saya tak cantik lah. Sekejap Chef JPY. Okey ni. Jadi saya buka 1. Saya buka 2. Saya buka 3. Tadi saya dah tekan Ctrl M for market, dia akan on kan semua pair. Saya tekan sekali lagi Ctrl M, maka dia akan off kan, hilang. Itu shortcut Ctrl M. Orang tua macam ni lah. Okay. Lepas tu tuan-tuan, dia berselerak 3 kan. Alamak, macam mana aku nak susun? Tak susah. Tekan window, press window ni, tuan-tuan tekan tile vertically. Pop, dia susun. Kalau nak susun macam ini, macam tegak. Kalau katakan nak susun flat, macam bersusun atas bawah tu horizontal. Tapi mata saya tak cantik lah, ada orang suka macam ni. Saya suka vertical. Kan dah ada. Bila dah ada macam ni, masukkanlah template. Tadi saya ada buat template satu, nama dia BBMA di sini. Saya tekan, siap. Ini untuk H1. Di sebelah tengah pula, saya tekan lagi. Dah siap. Tapi ini H1, saya nak jadikan H4. Saya tukarkan kepada H4. Dan sebelah kiri sekali, saya tukarkan kepada template yang sama dan time frame daily. Kan dah siap? Okay. Dan saya savekan profil ni, nama dia cubaan. Dekat tuan default, saya pergi nama save profile as, saya tukar nama kepada cubaan. Jadi next time tekan cubaan. Dia kat bawah sekali, katakan sekarang kita nak cek cubaan. Saya punya panjang tuan-tuan saya tekan bawah sekali. Sebab dia akan pergi sebelah bawah. Saya ada banyak profil. Lepas tu nampak tak cubaan? Ya. Saya tekan. Tu dia cubaan dia. Okey. Tu saya rasa dapat membantulah pada siapa, sebab ini cara setiap orang kena ada benda ni, kena ada ilmu untuk nak memudahkan, nak meneliti, nak faham pasal saya rasa yang cikgu buat ni sangat memudahkan. InsyaAllah. Kadang-kadang kita nak tengok pair yang lain, tiba-tiba tengok alamak macam cikgu gitu. Okey, baik. Stochastic nanti apa guna stochastic ni untuk BBMA punya teknik minggu depan. Boleh InsyaAllah. Terima kasih. Saya doakan kepada anda semua, semoga anda profit malam ni. Mana yang nak balik kampung, sekali lagi saya ingatkan, berhati-hati di jalan raya. Dan ingatlah orang tersayang, termasuk dalam perjalanan, bila dah balik ke kampung, SOP kita dengan keluarga di sana. Betul. Baik, dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Esok bersama dengan Cikgu Yun STC dan Tajaan SM ada 2 segmen esok. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye.